Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi anak-anak murid semua, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam topik yang seterusnya, iaitu 1.1b, iaitu ubahan langsung. Jadi saya berharap kamu semua bersedia sebelum melihat video 1.1b ini. Kamu dah pun mengulang kaji video yang sebelum ini 1.1a. Jadi yang pertama sekali, kita nak menentukan nilai pemala dan membentuk persamaan bagi ubahan langsung. Ya, baik. So yang di sini ada dua. Okey, pertama cikgu nak menekankan tentang nilai pemala. Okey, nilai pemala dalam kes ini, dalam situasi ubahan langsung ni, disimbolkan ataupun dinamakan dengan huruf K. Ini nilai pemala lah. Okey, jadi dia ada saling kaitan. Untuk membentuk persamaan itu mesti ada nilai pemala nanti. Okey, jadi kita lihat kepada contoh yang pertama, pernyataan yang pertama, iaitu Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Jadi macam mana bentuk simbol? Okey, bentuk simbol yang telah kamu belajar sebelum ni. Okey, dia ada kaitan dengan Y dan dia ada kaitan dengan X. Jadi bentuknya Y berubah secara langsung dengan X. So ini bentuknya. Tapi bila kita nak minta menulis dalam bentuk persamaan, jadi kita kena buang. Okey, kita kena gugurkan simbol ini. Okey, bila kita gugurkan simbol ini, maka wujudlah persamaan. Sebab apa? Maksud persamaan adalah sama. Mesti ada sama dengan. Jadi bila saya buang simbol ini, maka wujud sama dengan, maka saya akan tulis sebagai Y sama dengan KX. Jadi nanti kita akan belajar macam mana nak mencari nilai K ni nanti. Okay. Bagi kita tengok pernyataan yang kedua. Okay. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okay. P berubah secara langsung dengan Q yang berkuasa 2. Jadi dari segi bentuk simbol, okay, bentuk simbol kita just tulis P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Tetapi bila kita nak dalam persamaan, maka saya kena gugurkan simbol ini, just tambahkan dengan sama dengan K. Okay, jadi dia akan jadi P sama dengan K Q kuasa 2. So ingat ini bentuk simbol dan ini bentuk persamaan. Okay, bentuk simbol yang ni, manakala bentuk persamaan mesti ada sama dengan K. Okay. Baik, pernyataan yang ketiga, M berubah secara langsung dengan punca kuasa N. Okay. Jadi bentuk simbolnya, kita just letak simbol ini. Okay. M berubah secara langsung dengan punca kuasa N. Okay. Jadi bila saya nak bentuk persamaan, saya just letak sama dengan K. Okay. So maksudnya simbol ni akan hilang, tetapi saya akan gantikan dengan sama dengan K. Baik, yang keempat. Okay. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okay. Baik, kuasa 3X ni macam mana? Okay. X yang berkuasa 3. Okay. X yang berkuasa 3, begitulah. So, cara penulisan dalam bentuk simbolnya begini. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Manakala dalam bentuk persamaan pula, saya gugurkan simbol ini, maka saya letak samakan dengan K. Okay. Baik anak-anak, dalam bab ni dia tak adalah saya kata susah sangat, tapi yang agak mengelirukan, mungkin kamu terlepas pandang apabila dia tanya dalam bentuk ayat. Okay. Contoh macam ni, pernyataan yang ketiga ni, M berubah secara langsung dengan punca kuasa N. Okay. Kalau dia tak tulis dalam, dia tak beri dalam bentuk simbol ni, dia tulis ayat, mungkin di situ akan mengelirukan kamu. Okay. Jadi saya harap kamu kena faham istilah-istilah yang digunakan. Okay. Kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Jadi kena faham. Ya. Baik, ini untuk pengenalan bagi bagaimana kita nak membentuk persamaan berdasarkan
penyataan berubah secara langsung. Baik, slide seterusnya. Contoh yang pertama. Okey, diberi bahawa y berubah secara langsung dengan x. Jadi, bagaimana saya nak tulis yang ni? Dalam bentuk simbol terlebih dahulu. Yes, okey. Y berubah secara langsung dengan x. Ikut step. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk simbol. Dan yang kedua, kamu kena nyatakan dalam bentuk persamaan. Okey. Jadi bentuk persamaan itu y sama dengan kx. Okey, kenapa? K ni adalah pemala yang akan kita cari nanti. Nampak? Okey, dia dah bagi syarat kepada kamu. Ada y sama dengan 4, ada x sama dengan 2. So nilai ni kita akan guna pakai untuk mencari nilai k tu. Okey, baik, caranya. Bentukkan persamaan y dalam sebutan x. Tengok ni. Dia nak persamaan. So, persamaan dalam bentuk macam ni. Okey. So, penyelesaian dia, y berubah secara langsung dengan x, maka tulis dahulu bentuk simbol. Okey. Ni bentuk simbol dia. Okey. Y berubah secara langsung dengan x. Okey. Dan kita maklum bahawa persamaan y dalam sebutan x itu adalah y sama dengan kx. Okey. Ini kamu dah belajar tadilah. Kalau nak bentuk simbol, begini. Kalau bentuk persamaan, mestilah y sama dengan kx. Okey. So, untuk soalan yang pertama, bagaimana nak membentuk persamaan ini? Maka, persamaan itu mestilah ada huruf y dengan huruf x. Sedangkan persamaan kamu itu adanya huruf k. Jadi, k ni kita nak kena cari nilai yang mungkin bagi dia. Siapa dia? Okey. So, merujuk kepada soalan pertama ni, okay, kita sedia maklum nilai y dengan nilai x ni telah pun diberi pada mula-mula tu. Jadi, kamu gantikan dalam persamaan ini, iaitu gantikan dalam y sama dengan 4, gantikan x ini dengan nilai 2. Okay. So, antara k dengan 2 ni berlakunya pendaraban. Okay, berlakunya pendaraban. Jadi, bila darab pindah ke sebelah kiri, 2 saya bawa ke sebelah kiri, maka dia akan jadi 4 bahagikan dengan 2. Okey, so 4 bagi 2, berapa? Yes, K sama dengan 2. Ini jawapan bagi nilai pemala iaitu K. Okey, so belum sampai sini lagi. Okey, sebab apa saya kata belum sampai situ lagi? Sebab soalan itu sendiri minta kita menyatakan dalam bentuk y dalam sebutan x. Maka persamaan adalah y sama dengan 2x. Sebab apa 2 ni? Datangnya daripada k. Okey, daripada persamaan yang kita bina tadi. Okey, pokoknya di sini anak-anak semua, mula-mula sekali yang pertama kamu nyatakan dalam bentuk ni. Dalam bentuk simbol. Yang kedua, kamu nyatakan dalam bentuk persamaan. Dan yang ketiga, kamu dapatkan nilai bagi pemala iaitu K. Jadi lahirnya sekali baru kamu dapat persamaan baru iaitu dinamakan sebagai y sama dengan 2x. Okey, baik, selesai soalan yang pertama. Okey, untuk soalan kedua ni dia ada hubung kait dengan soalan pertama. Okey, y sama dengan 2x ni adalah persamaan yang kita dapat tadi. Okey, so untuk soalan yang kedua dia suruh dapatkan nilai y. Iaitu y saya tak tahu. Okey, dan nilai x yang diberi kepada kamu adalah 3. Okey, gantikan y yang kita tak tahu tu, tinggalkan y lah. Manakala gantikan x sama dengan 3 tu di dalam x. Okey, so dia akan jadi y sama dengan 2 darabkan dengan 3. So 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, so ni jawapan dia lah. Maka nilai bagi y adalah 6. Okey, baik. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya, contoh yang kedua. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q yang berkuasa 2. Okey, di mana P sama dengan 16 dan Q sama dengan 2. Okey, so yang pertama tadi cikgu cakap apa? Mesti kamu nyatakan dalam bentuk simbol. So apa simbol dia? P berubah secara langsung dengan Q yang berkuasa 2. Ini yang pertama. Yang kedua, cikgu cakap tadi, selepas buat simbol ni, kamu kena nyatakan dalam bentuk persamaan. Jadi, gugurkan simbol tu, maka kamu akan tulis P sama dengan
KQ yang berkuasa 2. Okey, yang kedua. Dan yang ketiga, apa perlu cikgu cakap tadi? Gantikan nilai P dengan nilai Q dalam soalan yang diberi, maka kamu akan dapat nilai K. Kita akan dapat K tu, maka kamu akan bentuk persamaan baru. Okey, baik, kita teruskan penyelesaian dia. Yang pertama, bentukkan persamaan P dalam sebutan Q. Okey, kita maklum P berubah secara langsung dengan Q yang berkuasa 2. Okey, so yang ni bentuk simbol yang cikgu suruh kamu buat. P berkadar ni berubah secara langsung dengan Q yang berkuasa 2. Persamaan P dalam sebutan Q. Okey, persamaan P dalam sebutan Q. Bila disebut nak persamaan, maka kamu akan buat P sama dengan K Q kuasa 2. Nampak? Ini yang kedua. Okey, step dia tak lari. Ikut je step yang cikgu ajar ni. Kamu akan dapat jawapan dia nanti. Okey, step yang ketiga, maka kita akan bina persamaan itu berdasarkan nilai yang diberikan kepada kamu. Okey, so gantikan P sama dengan 16 di dalam P dan Q sama dengan 2 di dalam Q. So, penulisan dia 16 sama dengan K 2 kuasa 2 bersamaan 4. Okey, macam biasa, antara K dengan 4 ni adalah darab. Bila kita bawa 4 ni ke sebelah kiri, maka dia akan jadi bahagi. So, jawapan dia K sama dengan 16 bahagi dengan 4, iaitu 4. Okey, so jangan biar macam ni saja. Kamu kena bina persamaan. Nampak ni? P dalam sebutan Q. Maka persamaan adalah P sama dengan 4Q yang berkuasa 2. Okey, jelas Baik, selesai soalan pertama. Okey, soalan kedua, dia suruh dapatkan nilai P apabila Q tu sama dengan 3. Okey, so soalan kedua ni dia ada kesinambungan dengan soalan nombor 1, maka kamu kena guna balik persamaan ni. Okey, so P sama dengan 4Q yang berkuasa 2 ini, yang mana P kamu tidak tahu, saya letak tanda soal, dan Q itu adalah 3. Okey, so gantikan Q ni, nama yang 3 ni dalam persamaan Q ni. Okey, jadi gantikan, kamu akan dapat 3 yang berkuasa 2, 9 kali dengan 4 sama dengan 36. Jadi jawapan dia, nilai bagi Y adalah 36. Maaf ni bukan Y ni. Okey, ni adalah P. Salah, cikgu salah buat. Baik, so jelas di sini cara ikut step cikgu lah. Pertama, okey, dapatkan dulu dia punya simbol. Kedua, dapatkan dalam bentuk persamaan. Okey, dan yang ketiga, dapatkan nilai bagi K. Okey, baik, slide yang seterusnya, contoh yang ketiga. Okey, baik, ni contoh cikgu ambil daripada buku teks lah. Untuk kita bincangkan sama-sama. Jadi, kita baca dulu. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Okey, apa maksud pegun? Pegun ni tidak bergerak lah. Okey, tidak bergerak. Jadi, jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, iaitu Y berubah dengan masa. Tengok. Y berubah dengan masa, iaitu T. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Di bawah ni lah. Okey, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Kita buktikan. Mana satu kita nak pakai? Sama ada kita nak pakai Y berubah secara langsung dengan T ke, ataupun saya nak guna Y berubah secara langsung dengan T yang berkuasa 2. Mana yang tepat? Nak pilih yang ni ke, ataupun yang pilih yang ni? Okey, so kita buat satu-satu, kena buat uji kaji. Setiap nilai ni kita ambil 2 ataupun 3 nilai, kita uji. Kalau nilai K dia sama, maka itulah jawapan dia untuk simbol yang akan kita gunakan. Okey, nak penjelasan dia, kita tengok penyelesaian dia. Jika Y berubah secara langsung dengan T, okay, kita ambil situasi yang pertama, Y berubah secara langsung dengan T. Okay, maka simbol dia beginilah. Okay, so kamu tengok di sini, ada 2 dengan 14. Okay, 2 ni untuk T dan 14 tu untuk Y. Okay, bila kita menulis dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KT. Okay, so bila hilang simbol tu sama dengan K, kita akan tulislah
Okey. So ambil yang pertama tu, T sama dengan 12, Y sama dengan 14. Okey. Ambil kedua-dua nilai ni, gantikan dalam persamaan ini. Kita tengok nilai K tu berapa. Okey. So 14 sama dengan K darab dengan 2 dan K saya adalah 7. Okey. Baik, kita try dulu untuk dah tahu dah nilai yang pertama untuk sini adalah 7. Okey, nampak ni 7. Okey, kita try nilai 4 dengan 28 pula. Okey, Y sama dengan KT. Apabila T sama dengan 4, Y sama dengan 28. Bila saya gantikan dalam persamaan tu, saya dapat balik K tu adalah 7. Okey, maka nilai kedua-dua ni adalah sama. Jadi, kalau saya gantikan 6 dengan 42, 8 dengan 56, saya dah cuba dah. Okey, jawapan dia tetap dapat 7. Okey, baik, tu situasi yang pertama. Situasi yang pertama yang mengatakan bahawa Y itu berubah secara langsung dengan T. Kita ambil situasi yang kedua yang katanya berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Nampak? So, saya ambil nilai yang sama juga, tapi persamaan dia lain. Okey, persamaan dia adalah Y sama dengan KT yang berkuasa 2. Jadi ambil nilai pertama, T sama dengan 2, Y sama dengan 14. Kamu gantikan dalam persamaan ini, maka dia akan jadi 14 sama dengan K 2 yang berkuasa 2 lah. Okey, ganti dalam T iaitu 2. Maka kamu akan dapat 14 bahagi dengan 4. Sebab apa? 2 kuasa 2 ini adalah 4. So, bila pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. So, nilai K dia adalah 3.5. Okey, ini nilai yang pertama kita ambil lah di sini. Okey, kita test pula 4.28. Okey, kalau dia sama dengan nilai 3.5, maka itulah jawapan dia. Okey, baik, kita try. Apabila Y sama dengan KT kuasa 2, maafkan saya, ada T yang berkuasa 2 di sini, saya lupa letak. Okey, T sama dengan 4, Y sama dengan 28. Kamu gantikan 4 kuasa 2 adalah 16. 16 pindah ke kiri, 28 bagi dengan 16, maka kamu akan dapat nilai K kamu adalah 1.75. Sekarang ni, cuma kamu bandingkan. Okey, yang mana yang lebih tepat? Kita nak terima Y berubah secara langsung dengan T ke, ataupun Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2? Okey, dah tentulah kita akan ambil Y berubah secara langsung dengan T. Kita tak boleh ambil yang ni. Sebab apa? Sebab nilai K dia tak sama. Kamu tengok ni. Di sini K dia adalah 3.5. Di sini K nya adalah 1.75. Tetapi bila di sini kamu tengok dia sekata je. Nilai K dia sentiasa sama. Okey, inilah pemala yang paling tepat yang sama. Okey, baik. So, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini saya buat kesimpulan lah. Saya akan pilih. Okey, yang ni saya pilih Y berubah secara langsung dengan T. Atas sebab nilai pemalanya adalah sama. Okey, contoh yang keempat. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Okey, so ikut step yang saya ajar tadi. Pertama buat simbol, kedua buat persamaan, ketiga dapatkan nilai bagi K. Okey, so penyelesaian soalan A, M berubah secara langsung dengan N. Okey, so saya akan tulis dari segi dia punya simbol. Ni yang pertama, tengok flow dia sama je macam tadi. Dan yang kedua, saya akan buat apa? Persamaan. Bagus. Okey, persamaan M dalam sebutan N, maka saya akan tulis M sama dengan K N. Okey, sedia maklum bahawa nilai M itu adalah 0.8 dan N itu adalah 0.125. Okey, saya gantikan dalam kedudukan masing-masing, maka saya akan dapatkan nilai K. Bagaimana? Saya tahu sini adalah darab. Bila pindah ke kiri, dia akan jadi bahagi. Okey, jadi nilai K dia adalah 6.4. Okey, jadi persamaan yang kamu bina itu adalah M sama dengan 6.4 T. Maafkan saya, bukan T. Okey, jawapan dia adalah M sama dengan 6.4 N. So, ini jawapan dia. Okey, bukan ni. Baik, untuk soalan A dah pun selesai. Kita pergi soalan B. Okey, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, punca kuasa 3N ni macam mana? Itu yang saya cakap.
Okay, kalau dia bagi simbol terus, tak ada masalah. Tetapi dia bagi dalam bentuk ayat. Punca kuasa ni bentuknya mana? Ni punca kuasa. Kalau saya tulis bentuk yang ni punca kuasa 2. Tapi dia kata punca kuasa 3. Jadi kalau punca kuasa 3, ada ketiga di luar ni. Okay, so ayat dia akan saya tulis dalam bentuk simbol M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 N. Inilah dia bentuk dia. Okay, so persamaan M dalam sebutan N, maka saya akan nyatakan gantikan nilai M dengan nilai N itu di dalam persamaan. Jadi sebelum tu kamu kena bentukkan dalam bentuk samaan. So dia akan jadi M sama dengan K punca kuasa 3 N. Okay, so macam ni lah. Okay, gantikan nilai M iaitu 0.8 dan gantikan nilai N iaitu 0.125. Okay, kamu dapat beginilah. Okay, so yang ni kamu just pindah sajalah. Dia akan jadi 0.8 bahagi punca kuasa 3, 0.125. Kenapa? Untuk dapatkan nilai K. Okay, iaitu 1.6. Okay, so inilah sebutan M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Sebutan dia dalam M dalam sebutan N adalah K. Ini bukan K ni. Okay, ni adalah M sama dengan 1.6 punca kuasa 3 N. Okay, so selesai. Okay, so contoh yang kelima. Okay, pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat W. Okay, X ataupun panjang berubah secara langsung dengan jisim pemberat iaitu W. So X dengan W lah, kamu kena tengok di sini. Okay, diberi bahawa pemanjangan spring itu ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Okay, maksudnya X sama dengan 3 dan W sama dengan 200. Kamu kena tengok, kena faham ni ayat-ayat dia yang terselindung dan tersirat ni. Okay, so X berubah secara langsung dengan W. Okay, ingat step yang cikgu ajar tadi, buat dalam bentuk simbol. Okay, apa dia simbol dia? Okay, ini maklumat yang cikgu dapat lah dalam soalan tu. Okay, X berubah secara langsung dengan W. Okay, bila kamu nak buat persamaan, okay, kamu akan gugurkan simbol ini, maka gantikan sama dengan K. Nampak? Jadi gantikan kedua-dua nilai yang diberi kepada kamu dalam kedudukan dia. Okay, 3 sama dengan K darabkan dengan 200. Maka nilai K itu adalah 3 per dengan 200. Okay, so iaitu 0.015. Okay, jadi persamaan yang terbentuk itu dinamakan sebagai X sama dengan 0.015 W. Okay, mudah sahaja. Okay, baik, contoh yang ke-6. Okay, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okay, benda yang sama lah yang tadi, kamu kena buat dalam bentuk simbol. Okay, so Y berubah secara langsung dengan X. Bila kita nak buat persamaan, maka gugurkan simbol ini, kamu letak sama dengan K. Okay, macam ni. Nampak? Step yang sama je. Ini step pertama, ini step yang kedua. Okay, step yang ketiga, gantikan nilai yang diberi kepada kamu. Okay, nampak? So K nya adalah 0.7. Okay, jadi persamaan yang terbina itu adalah Y sama dengan 0.7 X. Okay, baru kita boleh jawab soalan A. Okay, soalan A, nampak? Dia tanya Y itu berapa apabila X itu adalah 5. Gantikan X ini dengan 5. Okay, nampak? Gantikan nilai X sama dengan 5 dalam persamaan. So dia akan jadi 0.7 darabkan dengan 5 iaitu 3.5. Okay, selesai soalan A. Okay, soalan B. Okay, dia tanya X tu berapa apabila Y sama dengan 0.875. Gantikan Y ni pula dalam persamaan itu tadi. Okay, so Y adalah 0.875 sama dengan 0.7 X. Saya nak X sahaja. Antara 0.7 dengan X adanya berlaku pendaraban.
Okey. So pindah 0.7 ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Maka 0.875 bahagikan dengan 0.7 dan kamu akan dapat 1.25. Okey. Baik. Jadi anak-anak murid semua, cikgu harap kamu dapat ikut cara dan kaedah yang telah cikgu ajar ni, step-stepnya. Okey. Jadi ada beberapa lagi soalan dalam buku teks. Okey. Kita tengok nanti. Baik, ni dalam buku teks. Saya minta kamu buka muka surat 10. Okey, cuba jawab soalan nombor 1, soalan A dan soalan B. Okey, ada contoh tadi yang kita dah bincang sama-sama tu. Okey, dia nak menentukan hubungan tu, maka kamu kena dapatkan nilai bagi K. Okey. Kemudian cuba jawab soalan nombor 3. Cuba jawab soalan nombor 5. Okey. Dan juga soalan nombor 7. Jadi insya-Allah selepas PKP nanti, okey, kamu datang ke sekolah, cikgu akan lihat hasil kerja kamu lah. Okey. Dan cikgu akan membuat pentaksiran untuk kamu, insya-Allah. Okey. So itu saja untuk hari ini. Jadi terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.